Saya nak jadi powerman ni, nak bikin motor ni, bukannya macam kita buat-buat minat tau. Benda ni kita kena minat. Benda ni kita kena minat. Sebab tu kalau kita buat sesuatu tu kan, kalau dengan benda yang kita minat, kita akan berusaha bersungguh-sungguh. Dia beza tau. Kalau macam kita tengok orang ni buat, macam best kan, try buat. Sebab kita tak ada jiwa. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni aku tak bawa motor. Sebab pagi tadi aku hantar kucing aku tu pergi klinik. Bukan pagi lah, pagi tu dia sakit. Aku malam tu dia okey. Tiba-tiba pagi tu dia macam lembik. Lepas tu klinik tu dia buka pukul 2. Dah buka pukul 2, nak tunggu lama. Lepas tu time aku pergi buka pukul 2 tu, kliniknya dah tukar tempat. Jadinya aku macam dah lah aku pergi tu naik motor. Kucing aku 4 ekor. Seekor tu yang dah teruk lah, macam dia dah nazak kan. Aku pegang lah pakai tangan. Member rumah aku dia bawa motor. Kejap lagi pergi sampai sana, kedai klinik tu tutup. Dia mati kat atas tangan aku. Aku jadi macam redor sikit lah. Okay, jadinya hari ni, semalam kan aku cakap nak cerita pasal gearbox kan. Gearbox, macam mana kita nak kira ratio gearbox. Sebabkan aku hari ni tak buat motor, jadinya aku boleh lah nak cerita sikit pasal gearbox ni. Okay, jadinya macam mana kita nak kira ratio gearbox. Nak kira ratio gearbox, dia sama macam kita nak kira ratio sprocket. Nak kira ratio sprocket, kita bahagi sprocket belakang dengan sprocket depan, betul? Sprocket belakang tu kita bahagi dengan sprocket depan. Okey. Kalau gearbox ni yang dekat sub sprocket, korang bahagi dekat sub class. Jadinya macam itu. Contohnya macam kalau dekat sub sprocket tu gigi dia 31, yang dekat sub class tu gigi dia 12. Korang bagi lah 31 bagi 12. Dia macam itu. Okey, jadinya kenapa kita tak boleh pakai suka-suka gearbox? Kenapa kita tak boleh suka-suka pakai gearbox? Okey, kalau macam korang tengok kat tangan aku sekarang ni, dia gearbox IKK. Gearbox IKK SR1. Okey, jadinya aku pakai gearbox ni dekat motor kuning tu. Motor kuning yang masa tu sebelum ni kan. Sebab motor kuning tu dia punya gear 34 dia rosak. Jadinya gear 34 125Z ni susah nak cari. Jadi kita terpaksa pakai gearbox racing ni. Tapi aku tak pakai full. Jadinya kenapa aku tak pakai full? Apa keburukannya kita kalau pakai gearbox ni, kita tak kira-kira dulu gigi dia. Okey, jadinya dalam video ni, video ni aku akan cerita lah macam mana kita nak kira ratio gearbox dan kenapa kita tak boleh suka-suka pakai. Kenapa dia buat gearbox ni? Okey, dalam video ni semua aku akan cerita. Dan ini kira-kira yang aku buat. Kira-kira yang aku buat sebelum aku pasang dekat motor 125Z yang warna kuning tu. Okey. Jadinya kita akan ke papan putih aku yang sekian lama tidak diconteng-conteng. Okey, jadinya kita pergi kat papan putih, kita main conteng. Jadinya kita kembali ke papan putih Shinji Nagato. Hari ni kita nak cerita pasal gearbox. Pasal gearbox, apa gearbox tu kan, gearbox racing tu kita tak boleh pakai sesuka hati. Okey, jadinya macam mana kita nak kira gearbox, ratio gearbox tu kan, macam mana kita nak kira? Okey, aku akan bagi ratio 125Z standard dengan IKK yang S1 tu kan, SR1 tu kan. Okey, sekarang aku lukis. Kalau korang tengok dekat papan putih ni papan putih aku macam tak pandai nak sebut BI whiteboard. Okey, kalau korang tengok ni standard, ini maksud dia racing. IKK SR1. Okey, jadinya itu maksud yang atas. Maksudnya ini standard, ini racing. Okey, kalau korang tengok dekat bawah ni kan, ini subclass, ini subsprocket, ini subclass, ini pun subsprocket juga. Jadinya yang sebelah sini ni gigi dekat subsprocket. Okey, yang sebelah sini pula gigi yang dekat subclass. Sama juga macam sini Okey, jadinya kalau kita nak kira ratio, kita nak kira ratio gearbox, dia sama macam kita nak kira ratio sprocket. Maksudnya kalau macam sprocket
sprocket belakang, kita bagi sprocket depan. Betul. Kalau gearbox pun sama. Korang kena bahagi sprocket dengan subclass. Maksudnya dekat sini, kalau gear 1 125Z 34 12. 34 ni korang bahagi dengan 12. Begitu juga seterusnya. Jadinya bila korang dah faham benda ni, baru korang boleh kira ratio tau. So yang penting yang belakang bahagi yang depan. Jadinya dekat sini aku dah kira. Sebab kertas ni kan, aku dah kira lama dah. Sebab motor 125Z kuning tu pakai, jadinya aku kena cari sendiri benda tu. Jadinya bila aku kira-kira benda tu tak boleh dipakai. Jadinya kenapa dia tak boleh dipakai? Itu nanti kita cerita. Sekarang kita tulis berapa ratio untuk motor standard 125Z. Okay, jadi aku tulis satu-satu Kalau gear 1 dia kan, dia akan jadi berapa tau? 2.833. Gear 2 dia pula, dia akan jadi 1.813. Gear 3 dia pula, dia akan jadi 1.368. Gear 4 2.143. Gear 5 1.100. Gear 6 dia pula 0.875. Okey, ini untuk ratio 125Z standard. Kalau yang racing punya 30 korang bahagi dengan 15, dia akan dapat berapa tau? Dia dapat 2000. 2.00. Dia 2 dia pula, dia akan dapat 1.550. Dia 3 dia pula 1.250. Dia 4 dia pula 1.090. Dia 5 dia pula 1.000. Dia 6 last sekali 0.925. Okey. Jadinya bila kita dah ada ratio ni kan, kita dah ada ratio ni, baru kita boleh tengok tau. Baru kita boleh tengok apa yang kita nak buat. Okey, kat sini aku tegangkan. Apa jadi? Aduh, mana yang orang mesej. Jadinya kita silent dulu yang set tu Okey. Jadinya kat sini, kalau korang tengok ratio dia, perbezaan ratio standard dengan ratio racing, kalau korang tengok pakai mata, apa yang korang nampak dekat angka tu? Sekejap, hisap je Okey. Kalau korang tengok, kita tengok gear 1 dulu Okey, kalau korang tengok gear 1 dia, korang tengok gear 1 dia, yang standard 2.83, yang racing 2.00. Jadinya dia punya beza tu 0 point dekat 8. Maknanya banyak tau bezanya. Lepas tu yang nombor 2 pula 1.813. Yang ini 1.550. Banyak juga beza dia. Gear 3 1.368. Yang ini 1.250. Dia tak jauh kan jarak dia kan. Okey. Jadinya kenapa aku tak pakai? Aku tak pakai gearbox IKK ni, gear 1 dengan gear 2. Sebab apa aku tak pakai gear 1 dengan gear 2 dia dekat 125Z yang warna kuning tu? Sebabnya kenapa? Sebab kalau korang tengok gear 1 punya ratio, 1 dengan 2 punya ratio dengan yang racing punya, dia punya perbezaan ratio tu terlalu banyak. Okey, korang tengok gigi yang dekat sub sprocket dia 30. Betul? 30. Yang standard pula 34. Benda pertama yang korang akan ada masalah bila korang pakai gearbox 1 IKK ni, apa tahu? Dia punya gigi yang dekat sprocket ni nanti dia tak jejak dekat sub starting. Okey, aku faham. Dia, kalau kita tak boleh jejak dekat sub starting, kita boleh tukar gear yang dekat sub starting tu. Tapi aku tak nak pakai gearbox tu bukan sebabkan gear tu tak jejak, tapi ada sebab lain dia. Okey, kalau kau tengok gear 2 dia 1.813, yang ini 1.550. Jadinya kat situ pun banyak. Jadinya aku tak nak pakai gearbox ni. Sebab apa tahu? Sebab perbezaan ratio gear 1 gear 2 dia tu dengan yang standard terlalu banyak.
Jadinya bila aku pakai dekat motor kuning tu, nanti dia akan jadi macam mana tau? Gear 1, gear 2 dia akan lembik tau. Sedangkan motor tu gear 1, gear 2 memang dah kuat. Jadinya sebab tu lah aku tak pakai 1, 2 IKK ni. Sebab tu jadinya kenapa pula kalau macam aku cakap macam ni, orang buat apa gearbox ni? Okey, orang buat gearbox ni dia ada sebab. Kenapa dia buat benda ni macam ni, kenapa dia buat benda tu macam itu. Jadinya aku akan terangkan kenapa orang tu dia buat 30 dengan 31 ni, gear 1 dengan gear 2 ni, kenapa orang tu buat ratio dia terlalu rendah. Sebab kalau korang nak faham kan, dia macam motor sprint tu kan, dia punya pickup kan memang mantap kan. Jadinya bila dia orang pickup dah terlalu kuat, dia orang dah buat macam-macam dah ni. Dia orang dah panjangkan arm, dia orang dah rendahkan kau-kau belakang, macam-macam dah buat. Tayar semua dah pakai baik kan. Senang cerita kalau letak dekat jalan, tayar tu memang melekat bagaikan cicak lah orang cakap. Jadinya ratio ni 30-31 ni sesuai untuk motor-motor sprint. Sebab apa? Sebab motor-motor sprint bila pickup dia orang dah terlalu kuat, dia orang kena downkan sikit dia orang punya pickup. Jadi dia orang kena tukar gearbox. Yang motor ni pula, kenapa aku tak nak pakai yang ini? Sebab kalau aku pakai yang ini, nanti gear 1, gear 2 dia drop. Okey, kalau korang cakap aku pakai je lah gearbox ni, nanti pakai je lah sprocket besar-besar sikit. Okey, kalau macam itu dia ada masalah lain. Bila aku buat pakai gearbox ni dekat sini, gear 1, gear 2 dia, kalau korang nak hilangkan masalah, boleh pakai sprocket besar sikit. Tapi dia akan jadi masalah kat mana tau? Dekat sini. Bila korang dah pakai sprocket besar-besar, nanti gear 6 korang akan overram. Sebab sprocket korang tu untuk gear 1 dengan gear 2 je, bukan untuk gear 6. Sebab tu aku tak pakai dua ni. Sebab tu IKK punya ni aku tak pakai gear 1, gear 2. Jadinya gear apa yang aku pakai? Aku pakai 3, 4, 5, 6. Okey, jadinya kenapa aku pakai benda ni je? Okey, kalau korang tengok dekat sini, gear 3 ratio dia 1368 kan. Okey, gear 3 yang IKK ni 1.250. Jadinya kenapa aku pakai? Sebab motor 125Z tu aku nak kan gear 3, gear 4, gear 5, gear 6 dia tu boleh tarik. Sebab apa aku pakai gear 3 ni? Sebab aku nak kan gear 3 dia ni boleh tarik panjang. Sebab tu aku pakai yang gear 3. Sama juga dengan macam gear 4. Kalau korang tengok ratio dia 1.143. Betul. Yang ni 1.090. Dia makin turun kan. Dia makin turun, maknanya gear kita akan semakin panjang. Jadinya aku pakai semua ni dekat sini sebab aku nak motor tu boleh tarik panjang. Dia boleh tarik panjang. Sama juga macam ni, gear 5 dia, korang tengok dia tinggi 1100. Bila ratio kita ni makin tinggi, gear kita ni akan jadi pendek. Bila 125Z ni kan, kita dah modi, korang akan rasa tau gearing tu terlalu pendek. Memang akan terasa. Sebab tu aku pakai 1000. Okey, gear 6 kalau korang tengok, gear 6 dia ratio dia 0.75. Lepas tu kenapa aku naikkan 0.925? Sebab 125Z ni kan, dia gear 6 dia selalu jatuh. Faham tak? Gear 6 dia tu selalu jatuh. Sebab tu lah aku pakai gear 6 ni dekat sini. Aku nakkan 3, 4, 5 ni boleh tarik panjang. Bila dia ketuk 6 tu, RPM tegang. Dia biasanya 125Z ni, bila korang dah voting kan, bila macam voting, gear 6 dia akan drop. Padahal engine tu ada power, tapi gear 6 drop. Jadinya macam mana cara kita nak naikkan gear 6 tu? Ini lah cara dia. Korang naikkan ratio gear 6 saja. Jadinya apa bezanya kalau kita naikkan ratio gear 6 je? Okey, contohnya kalau macam aku naikkan ratio semua. Okey, kita setting sprocket kan. Kita setting sprocket, contoh pakai 35 Contoh kita pakai 35, kita pakai gearbox ni, boleh bawa. Tapi nanti dekat ujung sini kan, dia akan mengerang gila tau. Jadinya apa bezanya kalau aku pakai kat sini? Aku pakai yang standard, aku tak pakai yang ni. Okey, yang standard ni ratio dia tinggi 28.
Yang nombor 2 pula 1813. Yang gear 2 IKK ni 1.55 kan. Jadinya gear 1 gear 2 dia tu, dia memang dah pick up, memang dah kuat berbanding dengan yang ini. Sebab tu aku tak pakai. Sebab aku tak nak bila kita tukar sprocket hanya untuk 2 gear ni je, nanti kita akan bermasalah dekat gear 6 ni. Jadinya sebab itulah kadang-kadang ada budak cakap, bang, saya pakai gearbox racing tapi tak laju lah. Dia bukan masalah laju tak laju tau. Dia masalahnya korang kena pandai kira reso ni. Motor kuning tu gear 3 gear 4 dia rosak, dia dah makan. Tapi nak cari gearbox susah. 125Z ni kira barang-barang yang dah pupus juga ni. Jadinya korang yang pakai 125Z tu baik-baik sikit lah. Tapi apa yang aku boleh cakap dekat sini, inilah yang aku kaji dan benda tu okey. Dan motor tu dah lama pun owner ambil. Alhamdulillah benda tu okey. Aku kira benda ni dah lama sebenarnya, tapi aku tak tahu benda ni okey ke tak okey. Jadinya bila motor kuning tu pakai, aku dah kira, baru aku pasang. Bila motor kuning tu pakai, aku dah try motor tu memang okey, gearing pun sedap. Jadinya kalau macam korang nak beli gearbox IKK SR1 ni untuk pasang kat 125Z, korang jangan pasang gear 2 ni, 2 gear ni. Korang jangan pasang 2 gear ni, melainkan motor korang tu pick up memang dah mantul-mantul. Itu boleh. Tapi kalau motor korang ni orang cakap pick up dia biasa-biasa je kan, macam korang cuma modi standard modi je kan, tak perlu pakai ni. Sebab reso dia 8 terlalu banyak tau. Ibaratkan macam sprocket korang sekarang 37, korang pergi turun terus pergi 34, 33, terduduk babe motor. Jadinya sebab tu aku tak pakai gear 1, gear 2 IKK SR pula. Sebab tu aku tak pakai gear 1, gear 2 IKK SR1 ni. Sebab tu lah. Sebab aku tak nak kita, okey, contoh macam kita pakai okey, aku padam ni susah nak sebut ni. Okey, aku padam, pastikan korang faham. Padam separuh je ni. Aku tinggalkan reso bermasalah tu. Papan putih aku ni susah betul nak padam. Tak tahulah kenapa. Belesak. Okey, jadi apa akan jadi kalau aku pakai 1, 2 yang IKK ni? Contoh, aku akan bagi contoh apa akan jadi. Okey, bila aku pakai IKK ni, ratio dia 2000 kan, gear 1. Gear 2 dia 1.550. Okey, korang dah try pakai gear 1, gear 2 IKK SR1. Okey, korang dah try pakai. Kejap lagi korang setting motor korang rasa gear 1, gear 2 dia tu boleh pakai berapa tau? Boleh pakai, sebab dia ratio dia rendah, jadinya mungkin boleh pakai dalam, ini contoh lah, 1537 lah. Okey, 1537. Okey, korang bawa, korang rasa gear 1, gear 2 korang ni dah mantap kan. Tapi dengan sprocket 2 ni, bila dia sampai dekat gear 6 kan, bila dia sampai dekat gear 6 dengan sprocket ni, motor korang ni, ada iklan geng, mak rempit, exhaust bising. Bila korang pakai sprocket 1537 ni kan, dengan sprocket 1537 ni, gear 6 korang nanti akan jadi over ram. Faham tak? Dia akan mengerang. Sebab dengan sprocket ni, ratio gear 6 tu dia terlalu tinggi. Jadinya tak boleh pakai. Sebab tu tak boleh pakai. Sebab tu gearbox ni korang kena pandai kira. Dia bukannya aku cakap tak boleh pakai. Benda tu boleh pakai, tapi mengikut kesesuaian. Kalau macam motor korang tu dah jet 2mm, piston dah pakai besar-besar gila, insap dah boleh bagi ringan, boleh lah pakai ni. Gear 1, gear 2 IKK ni boleh pakai. Sebab 8 dengan 2000 ni banyak tau. Banyak, ratio tu banyak jatuh. Jadinya kita kena kacuk gear ni biar dia dekat satu tempat je. Contohnya kita tukar gear 6. Okey, kita tukar gear 6. Kita tukar gear 6 tadi ratio dia tinggi kan. Jadi kita pakai gear 6 je, ratio dia tinggi. Kita akan, ni contohlah, kita akan kena pakai 35, 15.
Okey, faham tak? Okey, jadinya sprocket 1535 ni, gear 6 dia ni, gear 6 kita ni boleh bawa. Boleh bawa. Tapi sprocket ni gear 1, gear 2 kita tak boleh bawa. Faham tak? Jadinya kalau korang kau pakai juga sprocket macam ni untuk gear 6, jadinya gear 1, gear 2 korang ni, korang nak tarik berapa kilo? korang nak tarik berapa kilo? Berapa jauh korang nak tarik? Nak masuk gear 1 tu kau nak tarik kan. Kalau dengan reso macam ni, gear 1 tu berapa lama korang nak tarik. Jadinya sebab tu kita tak boleh pakai reso ni. Faham tak? Jadinya benda tu untuk gearbox ni korang kena pandai kira reso. Bila korang pandai kira reso sprocket, kalau reso sprocket tu dia ada kat Google. Dia ada kat Google. Kita ada punya graph kan. Kalau gearbox ni tak ada, babe. Gearbox ni memang korang kena cai satu-satu. Jadinya motor 125Z ni yang korang tengok kertas ni. Kertas ni pun dah berkuning-kuning kan. Korang tengok tu, aku conteng sini, conteng sana, conteng sini, conteng sana. Ini semua pakai perah otak ni. Perah otak ni naik pening kepala otak aku. Berapa lama aku kira-kira benda tu. Jadinya dengan apa yang aku kira tu, inilah yang aku dapat dan inilah yang aku cerita kat korang. Semoga bermanfaat lah kat korang. Sebab hari ni aku tak buat kerja. Kucing aku meninggal dunia, mati. Jadinya dekat post tu ada pula orang cakap aku terpijak dia masa live. Kucing aku tu dia duduk dalam sangkar. Aku memang tak pijak punya. Benda-benda macam itu aku alert, babe. Aku alert, memang aku alert. Aku takkan terpijak dia, insyaAllah. Benda tu aku akan jaga. Tapi aku tak tahu kenapa. Bila aku bawa pergi klinik, doktor cakap dia kena virus. Dia kata mungkin susu ibu dia tu berkuman. Yelah kan, ibu dia makan dekat luar. Mungkin makanan-makanan dia tu terkena barang-barang motor aku ke, minyak-minyak ke. Jadinya bila baby ni dia punya antibody tak kuat. Aduh, tapi memang dedor lah tadi. Aku rasa macam nak menangis sebab dia mati kat tangan aku tau. Tapi tak apa, kita biarkan apa orang nak cakap. Dan aku takkan balas komen tu. Lantak pi lah hang nak cakap apa. Yang penting aku tahu siapa aku. Okey, jadinya itu je lah cerita pasal gearbox ni. Aku harap korang faham lah benda ni Kalau korang tak faham, aku akan buat lagi sekali kot. Aku dah berapa lama tak menghadap papan putih aku ni kan. Tengok, aku memang pengguna setia IKK Racing, V-Force 4R, V-Force 3, Malo C. Okay, AHM pun ada, nampak? Padu tak padu? AHM. Ini company aja zaman-zaman aku sekolah dulu. Okay, jadinya tu je lah aku nak cerita hari ni pasal gearbox. Sebab gearbox ni dah lama aku nak cerita. Tapi disebabkan aku nak cerita, orang cakap biar lebih menarik cerita tu kan. Jadinya aku cerita berdasarkan pengalaman aku kacuk gearbox standard dengan gearbox IKK SR1. Jadinya korang boleh pakailah formula ni kalau korang nak pakai kat motor korang, aku tak kisah pun. Assalamualaikum. Berjumpa lagi selepas ini. Hey,